Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 29 Mac 2024. Hampir 90% kawasan kebakaran hutan tanah gambut di Kuala Baram Miri berjaya dipadamkan setakat ini. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, ia hasil usaha semua pihak yang menggunakan pelbagai aset seperti pesawat bombardier milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. I am very happy to note that as of today, 90% of the area affected, according to the report here, about 100 acres of peat area was affected by the fire. And as of today, I tinggal 10% tadi, dan kita telah beri gambar by the drone to show that the fire actually, most of it has been extinguished. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat mengenai keadaan kebakaran hutan tanah gambut di Kuala Baram di Miri. Kebakaran yang berlaku sejak 23 Mac lalu bagaimanapun tidak menyebabkan jerebu yang teruk dan kualiti udara di Miri masih pada tahap sederhana. Menurut beliau lagi, cuaca di utara Sarawak dijangka akan terus mengalami keadaan panas dan kering. Justru masyarakat dinasihat agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Sementara itu, di Sungai Adong Miri, kira-kira 60% kawasan hutan tanah gambut yang terbakar berjaya dipadamkan hasil operasi bersepadu semua agensi terlibat serta pihak swasta. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Syafi'i Paing dalam kenyataan media berkata, operasi pemadaman kebakaran bermula sebaik sahaja pesawat bombardier milik APMM tiba Rabu lepas. Operasi pemadaman menggunakan teknik pengebuman air dengan menyasarkan kepala api. Sebanyak 30,000 liter air digunakan bagi memadamkan kebakaran yang berkeluasan 60.7 hektar. Operasi pemadaman akan diteruskan sehingga seluruh kawasan yang terbakar berjaya dipadamkan. Kerajaan Sarawak menggalakkan pemain industri perkayuan di negeri ini untuk beralih kepada pengeluaran produk kayu yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, langkah itu seiring ekonomi baru dengan menggunakan lebih banyak bahan mentah dari ladang hutan dan buluh. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 berkata, Sarawak kini menumpukan kepada industri hiliran antaranya industri biojisim, perabot dan industri berasaskan buluh serta kayu kejuruteraan. Katanya produk biojisim seperti kayu pellet dan biochar antara yang mendapat permintaan tinggi daripada beberapa negara seperti Jepun, Perancis dan Korea. Produk tersebut juga mempunyai potensi besar untuk penjanaan tenaga hijau selari aspirasi kerajaan negeri untuk memperkasakan dasar tenaga hijau Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Sumbangan Tahunan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dan anak-anak syarikatnya di Kuching. Pada majlis itu, Dato' Amar Awang Tengah yang juga pengerusi pusaka menyampaikan sumbangan sejumlah RM337,000 kepada 65 buah pertubuhan kebajikan, badan-badan amal, agama dan pendidikan. Sarawak mahu bersiap siaga dalam menghadapi sebarang ancaman pandemik dan berhasrat menjadi hub penyelidikan penyakit berjangkit serta pembangunan vaksin di rantau Asia Tenggara. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin, COVID-19 menyediakan Sarawak betapa pentingnya tahap kesiapsiagaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan pandemik yang berlaku pada masa akan datang. Justru Perubahan Pusat Penyakit Berjangkit SIDC di bawah Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC salah satu inisiatif bagi menangani isu tersebut. Tambahnya, antara penyakit berjangkit yang perlu diberi perhatian seperti penularan wabak rabies selain menghasilkan vaksin yang berkesan bagi wabak itu. Because rabies now is not just in Sarawak, it's also in Indonesia and in the Philippines, and it's quite serious actually. So we hope we can develop. We have some researchers from Australia who are doing studies in Indonesia on rabies. And we hope we can collaborate. But we want them to come here to do it here.
Beliau berkata demikian selepas melawat tapak projek pembinaan SIDC dan menyaksikan majlis penyerahan kontrak oleh syarikat pengurusan projek iaitu Borneo Development Corporation BDC Sdn Bhd kepada syarikat pembina emas Sdn Bhd yang akan memulakan kerja-kerja fizikal pembinaan. Loji rawatan air Batu Kitang bakal mempunyai kapasiti pengeluaran air sebanyak 884 juta liter sehari MLD dengan siapnya kerja menaik taraf loji tersebut Julai depan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata ia merupakan penambahan pengeluaran sebanyak 104 MLD. Pada masa ini, loji rawatan air Batu Kitang yang dikenalikan oleh Lembaga Air Kuching berupaya mengeluarkan 780 MLD. Proses menaik taraf tersebut juga menyaksikan peningkatan margin reserve loji tersebut kepada 12% daripada 5% ketika ini. Menurut beliau, kerja menaik taraf secara fizikal loji kedua telah siap dan kini pihak kontraktor sedang menjalankan proses ujian dan pengoperasian. Sekarang pihak kontraktor yang menjalankan exercise upgrading ini masih menjalankan TNC sehingga bulan Julai, dan TNC ini merupakan sebahagian daripada upgrading exercise yang dilakukan sekarang. Jadi kita berharap menjelang bulan Julai nanti kita akan mempunyai kapasiti sebanyak 884 MLD. Kerja menaik taraf yang melibatkan kos RM107 juta merupakan usaha berterusan kerajaan negeri untuk membekalkan air bersih terawat dan memberi manfaat kepada pelanggan di Kuching, Petrajaya, Santubong, Rambungan, Sampadi, Demak Laut serta sebahagian kawasan di Samarahan yang diselia oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Datuk Seri Julaihi mendedahkan demikian semasa lawatan kerja ke loji rawatan air Batu Kitang di Kuching. Sementara itu, Datuk Seri Julaihi memberitahu sejumlah RM247 juta diperuntukkan untuk proses menaik taraf dan mengganti saluran paip lama serta usang di seluruh negeri yang akan bermula tahun ini. Katanya peruntukan itu merupakan sebahagian daripada lebih RM1 bilion yang diluluskan bagi tujuan tersebut dan akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Jelasnya, projek yang dibiayai kerajaan negeri adalah untuk memastikan bekalan air sampai kepada pengguna dalam keadaan sempurna. Proses mengenal pasti kawasan kritikal yang perlu diganti atau dinaik taraf sedang dilakukan kerana menurut beliau, kerajaan negeri sangat serius dalam menyelesaikan masalah dan permintaan bekalan air. Peguam Kanan Negeri Nur Azhar Bujang dilantik sebagai Setiausaha Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak yang baru. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh DUN Sarawak, upacara angkat sumpah berlangsung di bangunan DUN Sarawak Kuching semalam. Beliau mengangkat sumpah pelantikan di hadapan Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Upacara dimulakan dengan ikrar angkat sumpah dan seterusnya menandatangani watikah pelantikan. Turut hadir ialah Timbalan Speaker DUN Sarawak Dato' Idris Buang dan Peguam Besar Negeri Sarawak Dato' Safri Ali. Nur Azhar, 39 tahun, menggantikan PLP Peter Tingkom yang dilantik sebagai Ahli Dewan Negara berkuat kuasa 5 Mac lepas. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang Kepujian pada 2009 dan Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian pada 2010 dari Universiti Teknologi Mara. Nur Azhar kemudiannya meneruskan pengajian dalam ijazah Sarjana Undang-Undang dalam Harta Intelek dan Ekonomi Digital dari University of Glasgow, Scotland. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.